Ya, kita akan tunggu apa yang beliau sebut mengenai stimulus package. Adakah dia akan push untuk dapatkan package ransangan ekonomi dan cuba untuk mendapatkan bipartisan, maksudnya kedua-dua parti bersetuju. Ini nombor satu. Nombor dua adalah apa rancangan beliau kepada COVID-19. Sekiranya beliau mengumumkan pelaksanaan lockdown, itulah negatif. Kalau dia kata target kepada area, itu adalah okey, depend kepada area. Nombor tiga, apa yang beliau akan sebut mengenai apa polisi beliau terhadap dagangan China. Ini antara dia. Okey, apa yang beliau akan ni, China dan Russia. Ini antara dia. Dan juga kepada UK, sebabnya Biden dia tak berkawan sangat dengan Boris Johnson tau. Trump dengan Boris Johnson kawan. Dan Boris Johnson juga dilihat lebih cenderung kepada Republican. Tak tahu dia last ni dia ada tarik handbrake sikit. Ni masalahnya. Okey, dan nombor 4 adalah kepada apa perancangan beliau kepada green energy. Sebabnya kalau beliau terus menekankan kepada green energy, kita akan nampak untuk minyak jatuh, Kanada dollar agak tertekan. Itu yang kita nak tengok. Okay, few more things ada banyak lagi. Tapi ini antara yang utama. Boleh? Ada soalan mengenai pasaran? Anything? China, Rusia, dagangan. Sebab Rusia basically itu akan impact kepada apa yang US punya kerjasama dengan pihak European Union. China tu cerita dah bukan sejak Trump, sebelum tu dah. Jadi adakah tax sector, adakah dia akan lebih relax sikit kepada tarif, benda-benda tu. Tapi ini kita takkan nak tengok dia speech lepas tu naik satu tekan buy, tak. Jangan buat benda tu. Tunggu set up. Jadi bila dia bercakap kita tengok, okey ada high tunggu 3 wave. Dia terus naik, tunggu 3 wave. Dia terus naik, biarlah. Cari benda lain. Jangan tenung lepas tu sambil tunggu depan chart. Dia cakap satu, tekan satu. Jangan buat benda tu. Anda akan dapati trading amat stres. Jangan buat benda tu. Okey, boleh? Berhenti ni. Dah le. Benda senang, buat benda senang. Jangan buat benda susah. Dah bagus-bagus, elok, dah profit. Tekan lagi kan. Kenapa lah aku masuk tadi? Okey, kita masuk pada topik kita pada malam ini, iaitu kepada position sizing. Ini rahsia dia. Bila kita sebut mengenai sistem untuk berdagang, okey, kita tak dapat cuma sebut aku nak belajar 3711, aku nak belajar Elliott Wave. It doesn't work that way tau. Oh, teknik ni hebat. Tengok YouTube siang malam. Pergi kelas. Pindah rumah sebelah cikgu tu. Nak sangat kan? Dahsyat kan? Itu bukan cara dia. Kalau anda nak berjaya dalam bidang ni, bukan pasal teknik tu tau. Ya, gelak. Dia bukan pasal teknik tu tau. Bukan pasal teknik. Dia cerita dia, anda kena bagi tahu dulu. Anda nak apa? Ada. Bang Zul tinggal dekat mana? Saya nak sewa dekat rumah Bang Zul. Saya nak datang belajar. Aduh. Macam-macam. Okey. Saya dekat area Ara Damansara. Tak jauh daripada XM punya office. Nak datang. Saya di bawah ni satu. Kadang-kadang lepak dengan budak-budak bawah. Okey. Waktu PKPB ni jangan. Tunggu dulu. PKPB jangan ya. Nak? Boleh. Kita belajar dekat Wat Hospital lepas tu silap-silap. Ada nasi lemak sedap. Okey, cerita dia bukan pasal tu.
Bukan pasal tu. Kita dia adalah benda ni. You come up with your objective. Ya? Sebabnya, terima kenyataan. Ini bukan skim cepat kaya tau. Ini bukan skim cepat kaya. Anda belajar nak berniaga. Anda bukan belajar nak jadi trader tau. Masalah ramai, dia nak belajar jadi trader. Itu beza dia. Saya bagi jaminan, anda belajar nak jadi trader, anda tak akan ke mana tau. Anda pandai trade, tapi anda tak pandai jaga duit. Berhasil pun dekat trade, jadi pun dekat trading, tapi anda akan dapati duit tu tak nampak. Ada siapa-siapa yang ada masalah ni? Dia tahu trade. Dia trade, profit. Ya, 5, 6, 7 tahun dia trade. Tapi lepas tu tak ke mana? Tanya balik duit dia kan. Akaun dia mungkin dah ada besar sikit, mungkin dah sampai 50,000 US dollar ke 30,000 US dollar. Dia pada trade, Dia tapi withdraw dia tak nampak, duit tak nampak. Ada siapa ada masalah tu sekarang? Saya pernah lalu stage ni tau. Trade power tapi cerita dia duit tu tak nampak. Sebabnya bila jadi duit, kita keluarkan dia macam kita lepas menang main game. Kita menang main ikan. Tahu main ikan? Saya pernah masuk tapi tak faham tengok apa lah orang buat ni. Yang ada kuda semua kan. Dia macam tu. Tahu tak kenapa? Sebab dia tak ada objektif. Dia tak ada apa-apa. Kau gelak ke tadi ni? Dia tak ada apa-apa tau. Sebab kita dapat duit senang, kita belanja pun senang. Bonus tembak. Saya tengok orang apa benda dia orang buat ni kan. Tak jauh dari sini ada. Tapi dah tak ada dah. Kena rate dah kedai tu. Dengan MBPJ. Pandai MBPJ buat kerja. Okey. Terima kenyataan. Ini bukan, anda bukannya apply nak jadi trader. Lumba kuda. Tahu. Kita ni adalah retail investor tau. Anda nak berniaga. Anda kena set mindset sebagai investor. Itu yang pertama. Jadi macam mana nak buat dia? Ini langkah-langkah dia. Ini yang pertama anda buat. Inventory. Saya dah sebut benda ni, saya ulang lagi. Siapa ikut webinar sebelum ni, kita sebut balik. Inventory. You do yourself inventory. Daripada sudut modal anda. This is yang anda, ataupun the inventory, bagi saya kalau nak cerita ada banyak lagi pecahan dia, tapi paling penting anda buat inventory ini, belief, kepercayaan yang ada dalam diri anda. Ini step awal belief anda. Senaraikan, buat senaraikan apa kepercayaan anda kepada trading. Siapa ingat webinar 1 kita? Azina ingat tak webinar 1 kita? Saya buka dia punya slide dia. Sekejap. Mana slide dia? Sekejap. Sekejap bagi dia buka. Okey. Ni adalah slide webinar 1. Okey. Ini. Table ni. Apa kepercayaan anda, apa yang anda dapat daripada benda tu? Tolong buat benda ni. Saya percaya trading ni apa? Saya percaya saya trader macam mana? Saya percaya saya boleh scalping atau whatever. Tulis je, buat brainstorming ya. Buat kalau boleh jangan 5 je. Buat masa saya buat dulu 30 tulis brainstorming. Tulis je apa yang terlintas pasal trading, tulis je. Tahu macam mana buat brainstorming? Anda ambil kertas, anda ambil pensel ataupun pen kan. Tulis, pen tu tak boleh lepas daripada kertas. Tulis je. 30. Apa kepercayaan, apa ada dapat. Ini dokumen ni saya pakai dari tahun 2011 sampai sekarang. Ini dokumen yang paling antara yang utama yang saya buat tiap-tiap hujung minggu. Tiap-tiap hujung minggu saya buat benda ni. Okay? Tulis dia. Your belief. What do you get? Apa belief anda?
tuliskan dia. Okey, lepas tu anda bahagikan belief ni kepada 2 set. Kepada 2 set. Iaitu bila anda dah buat dia sebulan. Hari Sabtu bangun tidur, semayang dulu. Dah bertaubat, dah apa semua kan. Dah okey, otak kita dah center. Lepas tu buat benda ni. Okey. Bahagikan dia kepada 2 set. Satu adalah limiting belief. Limiting belief, saya percaya saya seorang scalper. Anda cuma limitkan diri anda kepada seorang scalper. Limiting belief adalah saya percaya bahawa trading ni saya boleh buat 10%. Sebab anda limitkan dia kepada 10%. Okey. Dan yang kedua adalah useful belief. Apa yang berguna. Contohnya, in order untuk saya berjaya, saya kena percaya bahawa saya boleh mengubah nasib saya. Itu contoh. Okey, bahagikan dia. Buat dulu, tulis kan. Buat dia. Setiap minggu anda buat. Jangan setiap hari buat. Gila lah. Buat setiap minggu. Sekali. Boleh? Okey, ini adalah untuk yang pertama. Yang kedua, ni kita dalam sikit bagi siapa yang dah ikut webinar pun ni sebenarnya kalau anda tengok set apa tajuk webinar saya, dia adalah kepada buku saya punya chapter tau. Punya chapter satu kalau nak tahu. Jadi dia start dengan tu dulu. Okey, belief. Yang kedua adalah kepada anda punya modal, equity. Tulis, kalau dia sama tulislah, nak buat macam mana? Tulis apa yang terlintas kat kepala kita, bagi time. Contohnya saya akan brainstorm selama 15 minit Kasrul. 15 minit saya tulis dia 15 minit. Sesi muhasabah diri. Lepas tu anda tengok ada tak benda mengarut dalam tu. Kalau dia mengarut, buang. Masalahnya, ini adalah benda yang paling susah nak buang. Kalau dah tahu. Kadang-kadang kita kan, saya percaya trading ni boleh buat duit. Dan dia boleh buat duit 50% seminggu. Saya bagi tahu anda, betul. Itu mustahil. Anda tak nampak. Masalahnya 50% tu kita bandingkan dengan duit depo. Itu tak ada. Lepas ni, kita cerita equity ni. Tolong buat benda ni. Kalau anda nak tahu, saya ada program mentoring tau. Yang mentoring, dia orang pun buat benda ni. Cumanya dia orang tak buat-buat. Saya pun senyap kan. Dia orang tak buat. Saya pun tak buat. Saya pun tak ada masa kan. Tak buka dah. Tak buka. Saya yang siapa yang ada dalam tu stay. Kalau ada soalan saya jawab dulu yang tu. Okey. Yang ni adalah kepada modal anda. Work on your modal. Buat, jangan kata saya minggu ni saya ada duit lebih saya nak ni. Yes, saya nampak dalam Helmi punya ni ada yang sebut boleh tak trading ni sebagai part time? Yes. Jangan buat full time. Kalau anda bekerja. Dan satu yang saya suka Helmi sebut semalam kan. Saya tengok tadi pun saya tengok. Semalam saya online dia tapi saya tak tengok sebab ada buat benda lain. Apa dia? Trading ni bukan untuk orang yang tak bekerja. Okay, apa maksud dia? Kalau aku tak bekerja kan, student tak bekerja, tak boleh trade ke? Bukan itu maksud dia. Maksud dia, anda tak cuba untuk menampung hidup anda dengan trading. Kalau anda bermula, faham tak? Kalau anda baru bermula dan ni masalahnya bila kita dengar kan, saya kenal trading ni sebab itulah kalau nak tahu. Trading forex, bukan trading lain, trading forex. Sebab saya baca kat website kan, 2006 ni tahun 2006 kan. Wah, forex kaya. Saya berniaga kereta. Saya nak tahu macam mana saya dapat duit murah. So, sebab saya membeli kereta dari Jepun dan UK pada waktu tu 2006 kalau nak tahu.
Dan saya cuba untuk nak tahu macam mana saya dapat ringgit, yen dan juga kalau nak tahu dululah, tahun dulu-dulu custom punya duty untuk kereta dikira tiap hari Jumaat. Dia akan bagi dekat website dia rate. Sekarang ni tak. Sekarang ni dia dia ada dia punya gazette price. Tu kereta. Lain saya tak tahu. Okey. Tak tahu sistem sekarang lah. Last kali saya dia buat benda tu. Okey. Cerita dia, saya lihat kat internet dan saya cari jumpa forex. Baca kaya. Menarik ni kan. Duit ada. Lepas VSS, tahun 2005 hujung saya dapat VSS. 2006 meniaga kereta dan saya ada duit 50,000 US dollar. Depo 50,000 US dollar, seminggu tak ada bunyi. Lepas tu dapat call. Kita dulu tahun 2006 bukan macam sekarang. Kalau sekarang anda email orang tu kita dah assume dia dapat email kita. Dulu, kalau zaman dulu, kalau anda email orang, anda akan call orang tu tau. Anda bagi tahu, kau check email ataupun kita fax orang. Dulu, tahu tak fax? Zaman ni tak tahu ada lagi tak fax. Siapa kat office ada fax lagi tak? Ada kot, ada setengah office ada fax, ada banyak office tak ada fax kan. Dulu kalau kita fax orang, kita call orang tu, ada terima fax aku tak? Ada, dia lagi. Bagus. Tapi tak. Zaman ni sepatutnya kita update sikit pesan. Tapi ada orang memang dia, macam saya old school sikit. Kita nak fax invoice. Zaman ni tak ada orang scan, lepas tu email letak attachment kan. Okay, tu dia. Jadi dulu-dulu kalau kita call, kalau kita fax, kita email, kita call orang tu. Jadi saya terima call, lepas tu daripada broker tu dulu, dia suruh saya check fax dan juga check email. Saya pun tengok ada fax dia, ada email dia. Lepas tu saya pun bacalah, dia tunjukkan cara nak download MT4. Apa benda ni? MT4 baru tu, tahun 2006 MT4 baru dilancarkan. Tak semua broker ada. So apa yang saya buat adalah, saya balik rumah dan download MT4. Dulu kalau nak download, folder dia terbang-terbang. Tahu folder terbang-terbang? Dekat nak setengah jam. Tu dulu. Kalau sekarang ni ada folder terbang-terbang, dengan laptop terbang kan. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni kita nampak meter dia tu. Dah habis kan. Dulu kalau nak download MT4 tu, setengah jam saya rasa. Setengah jam. Lepas tu, dah beli grocery ke apa saya buat. Balik dah ada MT4. Tengok ada 50,000. Wah, bagus. Dah rasa dulu. Ada 50,000. Macam mana nak pakai ni kan? Tekan. Not enough money. Apa not enough money? 50,000 kan? Mengarut ni. Pergi belakang. Pergi belakang. Masa tu isap okok dalam rumah. Pergi belakang, light okok. Pergi depan, tengok satu kabel panjang. Tinggal 24 sen. Masak. Tinggal 24 sen lah. 24 sen tinggal duit aku. 50,000 24 sen ni kan. Kita mana tahu pasal siapa tahu pasal NFT? Saya tahu pasal NFT. Sebab saya meniaga, saya trade saham, tapi kita tak nampak kesan dia banyak sangatlah kepada market Malaysia waktu tu lah. Waktu tu second board, first board kan, dulu lah. Second board dah ada kan. Macam 7 ada second board, saya tak ingat. 2006 ada lagi dah. Tapi apa? 3-4 sen. Rupanya saya masuk hari Jumaat sebelum NFT. Tekan not enough money. Apa aku tekan tak tahu. Kalau anda download MT4, apa pay yang pertama? Kalau anda buka MT4, apa pay yang pertama? Siapa tahu? Apa lot yang pertama? EU satu lot. EU satu lot. Saya tekan macam mana nak pakai ni? Tekan enough money. Mana boleh not enough money Rosli? Kita 50,000. Takkan not enough money kan? Mengarut lah benda ni. Pergi belakang, pergi depan 24 sen. Mengamuk. Mengamuk call Rusia punya broker. Call. Scam. Kena pula Rusia kan. Aduh. Tu cerita saya dulu. Tak sampai berapa minit
Habis 50,000. Tu memang tak ada ilmu. Tak ada. Tak ada orang cerita benda-benda ni kepada saya. Tak ada. Saya ingat 50,000 tu banyak lah. Tak ada. 50,000 sekali pergi je. Habis terus. Jadi, bukan setakat 50,000. Ada lagi. Ada lagi. Kan? Ada cerita dia. Ada cerita dia. Jual rumah. Dapat duit rumah. Letak. Tu tak ada perancangan. Ni pengajaran kepada semua. Belajar daripada kesilapan saya. Anda VSS ke? Ni sebabnya saya cerita benda ni. Dan kita melihat forex, kita melihat trading sebagai nak ganti income kita. Tolong jangan. Cari kerja. Cari kerja. Ya? Ini bukannya bidang anda boleh terjun, letak duit, kaya. Tolong. Ini bukan tempat dia. Ya? Mungkin anda mula-mula tu buat duit. Mungkin. Lepas tu, saya tahu ada yang pernah lalu pengalaman ni kan. Betul? Dah okey sikit, kepala besar sikit, letak besar sikit, lot gajah sikit, float sekali, pap kena, habis semua. Ada siapa-siapa dah kena? Saya nampak few names yang familiar kat sini. Faham maksud saya? Dah lah ya. Jangan. Okey. Tolong buat apa yang saya sebut ni. Dah kena. Okey. Tolong buat apa saya sebut ni. Seriously. Faham sangat? Okey. Tolong buat step ini. Dah lah. Dia bukannya pasal teknik. Anda pergilah ke kelas ni, anda mencari yang cantik, teknik yang bagus. Minta maaf. Makan ciri dah. Sabarlah. Sabar. Okey. Dahulu. Stop dahulu. Saya tahu anda nak cover duit rugi tu balik. Jangan. Lupa. Dia tak dapat lupa. Bohong kita kata lupa. Saya sampai hari ni teringat 50,000 US dollar tu. 50,000 waktu tu 3.6. 3.7 tak silap saya. Bolehlah tahan. Ada lagi duit rumah ni. Tak cerita tu. Okey. Okey, ni duit lah. Buat anda punya ni. Berapa sebenarnya modal anda? Jangan yang jenis bulan ni aku ada berapa untuk depo. Ataupun perancangan anda untuk membesarkan account trading. Tolonglah mengarut. Dah, jangan. Anda bukan nak besarkan trading account. Anda nak besarkan apa tau? Apa anda nak besarkan? Anda nak besarkan ni, lepas ni. Okey, buat anda punya belanjawan setahun. Ya. Income dan juga expenses. Setahun, bukannya sebulan. Tolong buat benda ni. Saya nak tahu benda ni, nak dengar benda ni, saya bayar tau. Anda free. Tolong ambil. Seriously. Anda nak start nampak ada duit, trading, jadi tak jadi, tolong buat benda ni. Boleh? Especially anda yang sedang ada masalah, kontrak kerja nampak macam tak kena renew, sebulan 2 bulan ni kita akan nampak lagi banyak tau. Moratorium apa semua ni dah habis, then anda akan nampak company lagi teruk. Saya tak suka nak bagi cerita yang tak elok. Tapi based on apa yang kita nampak sekarang ni, kalau Biden menang, dia pergi kepada green energy tadi, tu yang saya sebut petang tadi. Itu tak bagus untuk Malaysia tau. Kita pengeluar minyak. Faham? Jangan fikir company aku bukan company minyak. Bukan cerita pasal company minyak, dia cerita pasal Malaysia. Faham? Cerita saya malam ni. Okey, buat benda ni dan dapatkan berapa retain income anda. Anda senaraikan kat sini gaji anda setahun, bonuses yang anda dapat, duit koperasi, duit ASB, tabung haji, mutual fund, apa juga REITs, apa juga fixed income, fixed deposit, certificate of deposit, apa juga duit annuity or whatever. Tolong senaraikan di sini. Jangan dah lah. Hari pertama ASB keluar beratur. Orang kita je tu. Aduh, sakit mata tengok. Faham maksud saya?
Siapa yang beratur ASB pada hari pertama dia buka tu, dia dah boleh withdraw. Saya tahu, saya faham. Saya tahu yang nak perlukan duit, faham. Saya tahu. Tapi tolong masukkan dia dalam anda punya ni, dan anda rancang. Kalau tak nak sakit bulan 1 tu, saya tahu bulan 1 tu susah. Bukan apa, bulan 12 kita keluarkan duit kan. Okey, raya tak lama lagi lepas tu. Kalau tak ada bonus dengan keadaan ekonomi sekarang, I don't like to paint a very green. The picture looks very green now. Lah trading tak jadi. Jadi kalau anda nak jadi trading anda, tolong buat benda ni. Okay, kita ada berapa minit? 40 minit sebelum saya ni. Lepas tu anda senaraikan expenses anda yang bulan-bulan kali 12. Belanja budak sekolah, semua masukkan. Anda tengok hutang anda ni, ini saya bukannya nasihat pelaburan. Ini saya ceritakan apa yang saya buat. Saya senaraikan hutang saya kepada 3. Yang pertama adalah kepada short term. Yang kedua adalah kepada mid term. Dan yang ketiga adalah long term. Hutang kereta kat sini, hutang rumah ni kat sini. Hutang kereta kat sini, dan credit card apa semua kat sini. Dan mungkin Aeon ke apa ke yang anda hutang, kawan ke, senaraikan. Apa yang anda nak settlekan adalah yang short term. Ini yang anda nak settlekan dulu. Settlekan ni. Hutang yang tak berkualiti anda ni, maksudnya macam credit card, itu settlekan. Okey. Anda nak bayar tempoh panjang untuk hutang yang berkualiti. Apa hutang berkualiti? Membeli aset. Aset rumah belum tentu aset tau, tapi kalau rumah tu anda sewa kan, itu aset. Itu anda boleh berhutang lama. Faham? Itu okey. Kalau anda hutang kepada aset, rumah yang anda duduk tu belum tentu dia aset. Entah kita keluar duit. Memang value dia naik kan. Belum tahu. Then it's all location. So orang suka sebut location. Ya je, saya ya je. Okey. Faham? Senaraikan benda-benda ni dan anda akan cuba untuk turunkan expenses anda. Kalau tanah tu cuma ada beruang kat situ, bukan zoo, itu bukan aset. Urusan. Kita bayar cukai tanah kan? Ada tak orang sewa tanah tu? Kalau tanah tu ada beruangnya, beruang kejar anjing, anjing kejar ayam. Tak ada apa-apa kat situ. Kalau kita jadikan dia jadi ladang ke, jadi apa ke, itu baru aset. Kalau tanah tu kita pun tak tahu hutan mana dia, kita tiap tahun bayar ni, itu belum aset. Itu jadi liability, silap. Faham Ustaz? Ini conception yang anda kena. Dia kena datangkan pendapatan kepada anda. Kalau kita kata, nah dia pun jual dapatlah duit. Tak. Tak. Sementara tu, kita bayar cukai dia. Dia beruang lawan kerbau. Itu lain. Bull dengan bear kat situ. Faham? Okay, senarai kan? Kalau tanah tu cuba untuk jadikan dia menjadi satu, ya kita bayar cukai. Tu semua dia, kena faham. Belum tentu dia jadi aset. Aset ni adalah benda yang mendatangkan pendapatan. Okey, dia pendapatan tertunggak nanti bila kita jual dapat. Tahu ke berapa kita jual nanti dapat harga kita nak? Yes, kita boleh buat valuation, tapi belum tentu. Faham? Cari benda yang datang. Kalau nak beli tanah tu, beli tanah yang boleh disewa. Belum tentu. Yes, seriously. Saya boleh cerita pasal property tapi bukan dalam webinar ni. Okey. Lepas tu ada tentukan berapa sebenarnya retain income anda. Retain income anda. Bagi mereka yang tak ada kerja, bagi mereka yang student lagi, tolong senaraikan juga benda ni. Duit apa, ini Fama kan? Faham Fama? Tahu apa Fama? Tahu Fama? Father mother. Okay?
Kalau siapa tak tahu lagi Fama, yang you semua tahu lah. Saya income dari Fama. Ingat Fama tu apa? Father mother. Okey. Father mother dia punya pendapatan. Oh, boleh. Dia setiap bulan bagi kau tahu ni. Ni apa itu kira kita punya income lah. Itu liability bagi dia orang, bagi kita income. Mama. Okey, senang kan? Lepas tu anda tengok berapa sebenarnya return income anda. Buat chart anda. Tolong buat chart anda. Ni saya nampak, saya tak cerita pasal market lagi ni. Saya tak cerita chart. Cerita sini dulu. Buat chart anda. Berapa sebenarnya expenses anda yang anda perlukan setahun. Dapatkan magic figure tu dulu. Berapa sebenarnya anda punya financial freedom figure. Kita selalu dengar orang sebut macam ni kan. Kalau trade buat $2,000, setiap bulan engkau dah boleh jadi full-time trader. Engkau dah mencapai financial freedom. Ya Allah. Tak. Tolong jangan dengar yang macam tu. Itu marketing punya cakap. Ya, tak. Ramai trader pun tertarik. Oh, boleh buat 2,000. Aku pun boleh buat 2,000. Kalau modal besar ni, tu cerita kau nak besar. Tak. Itu masalahnya. Anda cuba untuk mencari benda yang belum tentu. Faham tak? You are going for variable income. No, you are going for passive income lepas ni. Anda dah dapat benda ni, tentukan berapa sebenarnya yang dekat sini passive income anda. Okay? Anda letakkan satu line. Tolong buat chart untuk diri anda. Buat Excel dia. Faham tak? Buat Excel. Lepas tu buat chart. Buat chart diri anda. Boleh? Ini termasuk EPF apa semua kat sini lah. 3% ke 2%. Masukkan semua. Masuk, senaraikan. Jangan tak tahu berapa sebenarnya net worth anda. Kalau anda dapati tengah negatif, start working on it. Kurangkan expenses anda. Ada Astro. Saya rumah ni 3 orang. Astro ada 2. Ni orang dengar. Astro 2 kad. TV tak ada. Macam mana? Financial freedom figure. TV tak ada, rosak. Mana ada TV? Tak ada TV. Semua tengok Netflix pakai phone. Monitor ada. Monitor banyak. Monitor tak ada. Berapa banyak monitor lah. TV tak ada. Sebab apa ambil Astro? So ada Astro on the go. Tapi tengok Netflix. Saya pening sekejap. Besok saya nak cancel Astro. Tanya wife dulu. Kalau dia kata tak lah. Apa takut kan? Beras kita beli kan? Betul ni. Tanya dia dulu. Kalau dia kata jangan kan. Bukan. Kita tak takut. Dia tak takut kita. Okey. Buat anda punya berapa sebenarnya passive income anda. Saya tak nak anda tertidur. Bukan sayang. Sayang. Ngeri. Penuh sekejap. Ekon tak kuat. Ekon. Sekejap tambah sikit ekon. Okey. Panas. Cerita lain. Okey, saya seorang yang cakap. Tapi banyak sangat komen. Okey, buat anda punya chart. Tolong buat. Okey, dari sini dan anda nampak ada cahaya dia. Apa sebenarnya yang anda perlu buat untuk supaya satu hari nanti anda tak perlu bekerja. Anda kerja active income bila-bila boleh hilang tau. Tak kisahlah anda kerja kerajaan ke, anda kerja swasta ke, dia bila-bila boleh hilang. Anda bisnes ke, dia bila-bila boleh hilang. Faham? Okey. Trading ke lagilah bila-bila boleh hilang. Tadi ada. Sekarang tak ada. Apa tu? Profit ataupun modal. Tadi ada. Tak ada dah. Mana dia pergi? Magic account kita. Okay. Now, bila anda buat benda ni, anda tahu berapa sebenarnya duit yang anda boleh
Anda boleh laburkan, anda boleh letak dalam investment portfolio. Boleh? Berapa sebenarnya yang anda ada? Okey? Okey, kalau anda dah dapat figure ni, then anda letakkan kat sini, ini adalah C. Anda tengok time anda, ini inventory lagi ya. Berapa sebenarnya masa yang anda ada untuk trade? Buat tengok jadual anda, jangan main redah je. Ya, saya cakap, masuk kelas, belajar sebanyak mungkin. Tak ada masalah. Tapi anda akan mencari apa yang kena kepada anda. Bukannya, oh teknik ni senang je lah aku pakai kan. Oh teknik ni payah ada loss. Mana ada teknik ada loss? Tak ada. Saya dah 20 lebih tahun dah trade. Ya, saham. Kalau forex ni dah berapa tahun? 2006. Berapa tahun? 14. 14 tahun. 14 tahun. Tak ada teknik yang tak ada zero loss, zero float. Ya. Kola pun ada float. Apa tak ada float? Sedap ke kola float? Tak ada float, zero float. Kita nak float. Campur aiskrim ni. Tak ada float, tak ada zero float tu. Ngarut. Dia sekali jadi, terus. Tak ada benda-benda macam tu. Okay? Shadow entry, sharp entry. Sekali jadi, kan? 10 kali. Dia 10 kali, 8 kali jadi, dia masalahnya macam ni. 8 kali jadi, 2 kali tak jadi, headcount hilang. Macam mana dia? Dia 10 kali, shadow entry cantik. Tapu 1 pip kan. 8 kali jadi, 2 kali tak jadi, headcount hilang. Macam mana tu? Magic. Okey, buatkan untuk masa anda, time anda. Berapa banyak masa yang anda ada untuk nak analisa dan trade. Trade tak payah anda duduk tengok buat apa. Kan? Kalau ada jumpy yang bagus, tolong kongsi dalam grup. Tengok chat dia buat apa? Jumpy. Mana ada? Kita buat apa? Anda letakkan entry, letak SL, letak TP, letak alert, biarlah. Duk tenung, tunggu news. Tenung. Ui, Trump pergi tweet. Tak payah. Anda percaya kepada teknik tu sebab dia membaca market. Jadi biarlah teknik tu bekerja. Cara dia, kalau anda jaga duit, dan anda boleh buat benda tu. Kalau anda tak jaga duit, anda senang je. Kalau anda duk tengok kan, anda duk tengok chart, anda tengah tak jaga duit, simple je. Dalam ni ada ramai kenal saya. Ada ramai kenal saya pernah lepak sekali dengan saya. Dalam panjang anda lepak dengan saya, ada tak saya pergi tengok chart? Kalau ada pun tengok chart orang tengah conteng. Saya tak buat benda tu. Saya tunggu alert. Kalau ada alert, ada seorang Gidon. Mana Gidon? Gidon dengan Nazir. Bukan Nazir. Gidon. Dia je pernah. Tengok chart. Ya, sebab alert tu baru bunyi. Dan saya alihkanlah. Saya punya itu je. Gidon dia. Sekali. Gidon. Orang Brunei. Kan itu je. Lain mana saya tak ada pergi tengok. Nak buat apa nak jumpy. Kalau ada saya cakap tadi, kalau ada jumpy bagus, tolong share. Mana tahu kan. Okey. Tengok anda punya ni berapa sebenarnya masa untuk anda analisa dan masa untuk anda nak manage entry anda. Sekiranya anda dapati anda ada lebih daripada 2 jam satu hari berturut-turut, lebih daripada 2 jam, kebanyakannya bagi mereka yang bekerja, saya tak cadangkan. Kalau ini anda boleh intraday dan juga scalping. Ini boleh. Kalau anda dapati ada kurang daripada 2 jam, trade kepada swing. Jangan cuba untuk intraday. Tiup.
Kalau dia nak kalau kita fail, kita tiup di bawah. Tiup di atas, tiup di atas. Buat tiga benda ni. Buat tiga benda ni dulu. Ini langkah pertama anda. Ini inventory diri anda. Okey. Dah ada benda ni semua, then bahagian kedua, ini kepada inventory diri. Ni inventory diri. Okey, ni pula kepada sistem. Ni kepada sistem. Okey, kepada sistem trading. Jadi anda tentukan. Test dulu. Ni langkah pertama. Okey. Ni A. Ni A. Apa bergemuk pula. Okey, ini A. Test dahulu sebelum test sistem. Anda test dahulu, anda buat dulu position sizing. Okey, position sizing. Position sizing basically berapa banyak nak trade satu entry. Cerita dia bergantung kepada berapa modal anda dan ia bergantung kepada objektif. Ini kunci dia. Anda kena ada objektif yang jelas, menyeluruh, merangkumi segala-galanya. Objektif terdiri daripada yang pertama, anda kena tahu berapa equity anda. Berapa sebenarnya, bukannya duit yang anda depo tau. Berapa sebenarnya modal aku ada. Sebab anda kena buat benda ni. Bila anda dah tahu berapa retain income anda yang anda boleh laburkan, anda akan bahagikan anda punya investment portfolio tadi kepada dua. Ini adalah kepada fixed income. Yang kedua adalah kepada variable income. Fixed income ni benda-benda seperti anda letak ASB, benda-benda dan buat jangan ASB ada banyak. Ada banyak. Tapi ASB dia capital guarantee, itu yang bagus dia. Jadi what you do is cari something yang boleh dapat annual 5% ke atas. Bukan senang, saya bagi tahu betul. Tak mudah. Zaman ni lagilah. Kenapa besar pula? 5% sekurang-kurangnya annual. Okey? Annual. Okey? Dan apa yang anda buat adalah target untuk investment portfolio anda. Sekarang saya tanya anda. Kalau ASB bagi anda 30% tahun, banyak tak? Kalau ASB bagi anda 30% tahun, banyak tak? Bukan setakat banyak, banyak gila kan? Padu. Tapi bila kita trade dapat 30% tahun, banyak tak? Dah, senyap. 30% tahun. Lagi padu. Itu yang kita nak dengar. Mana sejam trading nak dapat 30%. Mana main setahun kan. Tu cerita dia. Lagi hebat daripada pengurus dana ASB. Biasa. Tu cerita dia. Okey. Variable income. Banyak kan. Itulah dia. Variable income. Letakkan keseluruhan investment portfolio anda targetkan 30%. Letakkan satu target. Setahun, I'm talking about setahun. Sabar dulu. Lepas ni kita cerita pasal Stanley Druckenmiller ni. Dan kalau kita capai, then anda boleh start ambil aim tinggi. Kalau anda pasal saya gunakan cara tu. Okey. Ni adalah kepada anda punya target untuk anda punya ni equity. Berapa pulangan? Okey, selain daripada ada target untuk gain, ini target gain tau. Anda kena target berapa losses, berapa risk of ruin untuk equity anda. Berapa yang anda katakan daripada modal aku dah rugi, aku tak nak dah mengarut benda ni.
kat mana? Berapa persen? Lain orang bergantung kepada duit tu. Jadi tak sama. Anda kena work it out. Okey? Kalau saya akan tumpukan kepada gain tadi ya. Sekiranya saya try untuk buat gain 30%, saya tak akan nak saya punya modal ni hilang separuh daripada dia. You can do that, you can go lower, you can go higher, but try not to exceed 50%. Ini maksimum bagi saya. 15%. Setahun. Ya. Bang, saya depo 50. I'm not talking about your depo. I'm talking about berapa sebenarnya anda nak berniaga benda ni. Dia tak dapat anda fikir macam berniaga. Dia macam ni. Apa beza orang yang menjual air, menjual minuman waktu bola dengan mereka yang dia boleh buat duit, dua-dua boleh buat duit. Mereka yang berkedai, memang ada kedai dan menjual minuman. Apa beza dia? Apa beza dia? Apa beza dia? Dia seorang ni, dia bila ada bola, dia jual minuman dekat stadium. Yang seorang ni memang dia berkedai. Apa beza dia? Apa beza dia? Apa persamaan dia dengan trading? Short term, long term, ya, konsistensi. Itu beza dia. Stable income. Jadi kalau kita tanya dua orang ni, mana yang kita rasa lebih stable? Yang berkedai tadi kan. Dia boleh merancang, dia boleh tahu berapa lebih kurang. Itu dia. Seorang lagi bermusim, exactly. Dan kalau kita jenis yang ada masa nak trade, ada masa nak ada duit baru depo, apa bezanya kita yang menjual air, menjual minuman sewaktu bola tadi dan bertanyakan macam mana nak konsisten? Memang taklah. Faham? Memang taklah. Tapi kalau itu yang anda buat sekarang, bila ada duit aku depo, bila ada masa aku trade. Memang taklah. Memang tak ada cerita konsisten. Dia sekali hitam banyak, okey jadi. Tak jadi habis terus. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak. Faham? Itu perumpamaan dia. Harap terasa. Nak terasa sekarang. Jangan terasa nanti. Game ni ada. Menang Liverpool. Menang 5-0 ke 2-1? 5-0. 5-0. 2-1 tu. Okey. Tu cerita dia. Okey, faham? Ya? Jadi jangan tanya konsisten kalau anda bukan buat benda konsisten. Memang tak. Bila ada masa aku nak belajar, baru MC, ada duit lagi aku nak depo ni. Baru belajar kan. Belajar teknik satu, lepas tu pergi depo, lepas tu jadi apa anda buat kalau jadi macam tu? Anda akan belanjakan duit tu macam tak ada esok. Itu benda yang berulang-ulang berlaku. Ada yang ikut saya tahu. Dia buat duit, entah apa dia buat, dia pergi withdraw, lepas tu kaya-kaya nampak kat Facebook, dia beli sini, melancong kiri, melancong kanan, apa entah dia buat. Lepas tu datang balik, bang, macam mana nak trade? Tanya balik macam mana nak trade. Allah. Saya pun tak tahu nak terangkan macam mana. Memang tak lah. Sebab ni dia buat benda tak konsisten. Bila jadi duit, dia tengok duit tu macam duit kena jackpot. Kena 4D. Dan dia habis. Itu baik dia apply kerja bank jadi trader. Kalau pandai trade kan. Bukan. Sebelum nak cerita konsisten kat situ, belajar konsisten kat sini dulu. Konsisten dekat sini dulu. Barulah cerita yang lain tu. Okey. Kita dah dapat benda ni. Macam mana kita bahagikan duit? So, anda ada risk of ruin berapa? 30% gain, 15%. Anda work sebab saya tak tahu. Biasa tu tak Nip. Saya pernah lalu yang tu sama. Habis duit kan. Okey. Anda buat yang ni dulu. Baru anda boleh tahu berapa sebenarnya anda nak trade satu. Okey. Cerita dia, katalah anda ada satu jumlah X. Satu jumlah X. Kita katalah sini kita ada 1,000 US dollar ataupun whatever jumlah. Kita ambil satu jumlah lah. 1,000 US dollar. Now,
kita pernah bagikan contoh ni. Anda akan bahagikan dia. Kalau anda baru bermula nak buat benda ni, anda boleh pergi besar sikit. 60% dekat fixed income, 40% dekat variable income. Jangan depo sekarang 1,000, saya letak dekat forex semua 1,000. Hujung ceritanya anda faham sendiri. Faham? Dah lah. Okey. Jadi 600, 400 kalau ada 1,000. You work, saya tak tahu. Itu duit anda. Ya? Kalau anda dah lama buat, dah ada benda ni, then you can go for bigger. 700 kat sini, 300. Sebab matlamat anda nak tingkatkan sini. Bukan yang selalu anda dengar tu, akaun besar boleh lah sembang. Bukan. Akaun untung, makin besar, apa ujung jadi? Buat mistake tahun lepas. Benda sama. Kan? Benda sama. Hisap. Dah lah buat benda pelik-pelik. Tolonglah buat benda ni kan. Okay. Now, buat ideal dia adalah bila ada dapat 80-20. Maksudnya 800 kat sini. Itu ideal ya. Ini yang anda cuba. Mula-mula anda boleh. Kalau modal baru masih kecil lagi, anda pergi yang besar kepada. Sebab ni anda cuba untuk besarkan anda punya size portfolio. Jadi anda kena ambil risiko tinggi sikit. Boleh? As you go along, lama-lama anda akan, bila dah besar duit dia, dah beranak duit dia, then barulah anda pergi kecil. Kecilkan dekat belah risiko ni. Bukannya makin besar. Kan tahun depan ada lagi tak 1,000? Kalau ada lagi, buat balik. Tambah kepada, nampak tak cara anda compounding? Azlina, nampak tak cara anda compounding macam mana? Tahun depan kan ada lagi. Ya? Tahun ni, okey, ni size portfolio anda kan. Tahun depan buat bajet, letakkan dalam investment portfolio. Tahun satu lagi, buat lagi. Kan itu cara compound. Bukannya cara compound, account ni compound tu hilang. Melawak dia kan. Kan ini cara compound. Kenapa cara compound portfolio? Bukan compound trade, lot sizing apa. Bukan cara tu. So, anda bermula dengan portfolio kecil dulu. Ya. Kalau buat ni tahun, rasanya anda kat mana dah? Kalau anda kat 5 tahun lepas. Dah sini dah sepatutnya. Buat 5 tahun, anda akan nampak. Okey, cerita dia, ada tahun kita akan rugi. Ya? Rugi dia belah sini, di sini tak ada rugi. Anda stop. 15% ni daripada saiz 1,000, bukannya daripada saiz 400 ya. Okey. Boleh? Okey, now ni yang anda buat. Jadi kalau anda tadi meletakkan 600 dalam sini, anda ada 1,000, you work it out. Saya tak tahu berapa duit anda, I don't know. Okey. Jadi kalau ini anda target ni 5% daripada 600, anda cuma boleh buat $30. Kan? $30. 10, $30. Jadi kalau anda cuba targetkan 30%, anda daripada 1,000, anda cuba untuk buat 300 kan? Jadi sini anda cuba untuk target 270 sebab 300 dah confirm dapat 30 daripada annual kita tadi. Kita cuma target 270. Ini target dia. Okey? Ini target kita punya keuntungan dekat sini. 270. Anda depo 400. Okey. Ada depo 400. Ni cara dia. Buat few account dekat XM. I can talk about XM. I don't know kalau anda pakai broker lain. XM 1. Ini tempat anda depo. Letakkan 400 dalam ni. Letakkan 400. Okey. Now, anda punya target tadi 270. Anda punya probability untuk loss, anda akan berhenti 150. Bergantung kepada anda. I don't know, sebab makna duit lain-lain kepada semua orang. Jangan lebih daripada 400 pula. Anda tak dapat. Itu 40%. Yeah. Never
take daripada sini. Tak ada. Faham? Anda akan ambil ini sebagai loss. Kalau anda loss 150, anda berhenti trade. Tak nak dah trade. Jadi kepada anda, saya tak tahu, anda boleh main dengan figure dia. Ya? Kepada berapa yang anda selesa. Okey, sekarang ni, anda cuba untuk target 270. Kepada apa? 270 ni, berapa lama? Setahun. Tiap kali buat benda ni kena kira balik. Kalau 270, 67 something, tapi saya nak confirm ya. 270 bahagi dengan 400. We are talking about 67.5% return annual. Setahun annual. Kata 30%, sabar dulu. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapa target kita sebulan. Okey. 67.5 bahagi dengan 12. Anda akan target sebulan 5.625% sebulan. Ni satu-satu step kita ni. 5.625. Okey. Kalau kita darab dengan 400, adalah sama dengan $22.50. Itu amount yang kita cuba buat sebulan. Boleh? Masuk akal tak figure-figure ni? 500, 600 sebulan boleh buat tak? Saya sejam pun 500 bang. Tu cerita dia. Itu cerita dia. Sejam boleh buat 500. Apa Zul punya cerita? Kan? Tu masalahnya. Yang nak kaya cepat. Itu masalahnya. Okey. Bila anda dapat target, anda kena work out berapa anda sanggup loss. Jangan cuma dapat target je dan nak tengok buat duit je. Kalau kita nak sanggup untuk nak buat 5.625, anda cuma sanggup loss separuh daripada tu. Iaitu $11.50. Now it's getting tricky. Anda cuma boleh loss $11.50, separuh daripada jumlah ni. $11.25. Makin kurang dia. $11.25. Soalan saya, kalau sebulan trade, loss $11.20, berapa kali loss tu? Kalau berturut-turut. Now soalan dia jadi tricky sekarang ni. Dia jadi tricky. Berapa kali trade anda boleh hilang? Kalau hilang $11.50, anda akan stop trading dulu. Bahkan modal 1,000 hilang $11.50 berhenti trade bang. Ya. Masalah kaya cepat ni, satu kali. Sebulan anda trade sekali je ni lah. Sebulan sekali trade. Kalau sebulan sekali trade, okey. Kalau sebulan sekali trade, okey. Banyak kali tu berapa kali? Yang boleh hilang 11. Dia terkumpul, kerugian terkumpul $11.25. Berapa kali trade? Anda nak bahagikan dia. Jadi tengok sistem anda. Di sini kita kepada sistem. Anda kena buat benda ni dahulu. Barulah anda tahu berapa yang anda, berapa dolar nak trade sekali entry. Satu entry berapa dolar. Memang dia kena nombor yang anda tak jeling pun. Masalahnya bila loss kita duk jeling. Ni kita nak tunjukkan macam mana anda datang satu nombor yang kalau loss 20 sennya. Faham? Jadi anda akan hilang perasaan tamak tu. Nak tahu macam mana kita nak hilang tamak, ni cara dia. Dia kalahkan kita sebab kita tak buat benda ni. Tiap kali trade nak kaya. Faham? Nak terasa sekarang. Jangan esok dah hilang akaun baru. Zul, macam mana kau cerita tadi? Tak ada. Biar malam ni kita cerita. Boleh? Yang hilang, loss.
Dia sekarang terasa. Baik beli tasbih kan. Bagus, lagi bagus. Okey. Kita nak trade yang kalau loss kan. Loss. Anda tak tanya pun berapa loss tadi. Berapa loss tadi? Itu yang anda nak. Barulah dapat ikut teknik. Ini sekejap teknik A, sekejap teknik B. Satu entry 15 teknik dia pakai. Mana dapat? Kalau anda nak ikut teknik dan hampir nak jadi demo dah akaun tu. Okay, now anda tengok. Test out 3 sistem. Sistem 1, sistem 2. Bila anda dah untung, barulah cerita nak kaya. Belum untung nak kaya. Janganlah kan. Memang habis lah kan. Tok tamak memang tu dia. Test out, buat demo dulu. Test out teknik ni. Okey, berapa kali entry? Berapakah jumlah loss in a row dia? Kalau loss berturut-turut, berapa kali? Tahu semua ni. Berapa expectancy dia? Berapa kali opportunity yang dia bagi? Tahu semua tu dulu. Kan? Anda tengok kesesuaian anda kepada masa. Tiap kali dia bagi setup, anda dapat trade dia. Berapa kali? Apa jumlah per trade, berapa boleh return? Satu entry, berapa pulangan dia? Per entry, berapa pulangan dia? Tahu benda tu. Tak tahu, jangan trade dulu. Simple. Anda tak tahu anda tengah berjudi. Simple. Anda tak tahu benda tu, anda tengah berjudi. Ya? Jawapan anda bila market tak kena. Market bukan kita punya. Itu jawapan orang berjudi. Anda nak, anda bukan trade market. Anda nak apa tau? Anda nak sistem saya. Dia bukan pasal market. Market tak pernah kita punya. Tak pernah kita punya. Kita cuma memiliki apa? Duit dan sistem. Kita dapat dua tu je kita kontrol. Berapa banyak duit aku nak letak, apa sistem aku nak pakai. Dua tu je kita dapat kontrol. Dan kepada objektif yang aku nak. The moment kita market, kita sibuk Trump ke Biden, saya tak peduli. Saya cakap, saya tak peduli. Kalau tapi teknik anda, kalau pakai fundamental, pakailah. Dan anda dapat quantify fundamental anda. Kalau Trump buat macam ni, dia turun 5%. Kalau dia pakai. Kalau dapat quantify, dia jangan mengarut. Okey. Tolong buat benda-benda ni dan dapatkan berapa kali dia punya, kalau yang sistem ekspektasi positif. Positif dan opportunity dia, kalau anda tak ada masa, anda ada 2 jam ataupun kurang sehari, anda cuma boleh trade, mungkin kalau teknik tu bagi sampai 80 entry satu hari, memang tak done lah kan. Boleh? Jadi tengok berapa kali. Kalau dia memberikan entry, contohnya sebanyak 20 kali sebulan, ataupun 20 kali sehari, whatever, depend kepada anda. Anda kena tengok mana yang sesuai kepada anda. Dan anda akan bahagikan $11.20 tu kepada berapa entry yang mungkin loss. Anda kena tahu. Kepada entry yang mungkin loss, kita bagikan dia, kita dapat berapa per entry yang kita nak trade. Boleh? Okay, now macam mana kita nak compoundkan dia? Okay. Jadi anda dapat berapa tadi? $11. Katalah dia trade bagi 20 entry yang ada risiko. Ya. $11.20 bagi 20. 56 sen. 0.56. Ini satu R dia. Satu risk dia adalah 0.56 sen. Soalan saya, kalau anda trade, kalau loss 56 sen, anda, bang, macam mana nak trade 56 sen lah? Pakai micro account. Modal 400 ke 1000 je, mana cukup? Nak buat berapa? Ada 1000 dan nak buat berapa? Trade 56 sen. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Kalau nak besarkan modal, itu je. Kalau nak besarkan modal, itu je. Sama macam berniaga. Anda nak tambah kos, anda besarkan modal. Ini konsep perniagaan tau.
Ada 1000. Kok trade, kalau loss, stop loss 56 sen. Berapa ramai yang buat? Saya nak tengok. Berapa ramai yang buat? Tak ramai. 56 sen daripada 400, itu adalah berapa peratus? Yes. Tapi cerita dia, bila modal kecil, berniaga cara kecil. Saya tengah tunjukkan macam mana anda tengah nak buat untuk modal kecil ni. Anda ada modal besar dan besarkan dia. Itu dia. Ini cerita logik. Ini cerita logik. Bukan cerita main-main. Ini cerita logik. Yang masalahnya 5% lah, 10% lah daripada duit yang kita setahun. Yang anda baca dekat Babypip tu, minta maaf. Itu cara anda nak habiskan akaun anda secepat mungkin. Tak jadi. Saya bagi tahu betul. Ada caranya bagaimana anda nak tingkatkan dia. Ni yang saya kongsikan position sizing model. Anda work on this. Ni semua apa saya ceritakan kita semua dalam ni. Rekodkan anda punya expectancy, buat benda ni. Serius. Gunakan benda ni. Anda boleh main dengan figure dia berapa kali bergantung kepada sistem anda. Tapi mula-mula pakai demo dulu, buat tiga demo pakai benda ni. 0.25% daripada 10,000 punya trading account. Contohnya anda buka demo 10,000 kan. Ni 25. 56 sen tu dolar kali 4. Berapa? Rosli, 56 sen kali 4. Kita pukul 11 dah, astagfirullahaladzim. Okey, so kita stream dekat website tau. Saya tak dapat banyak sangat. 56 sen kali dengan 4, berapa? RM2 lebih kan? RM2 lebih. 2.24. Kalau RM2.24 jatuh, anda berhenti tak daripada motor? Kalau tengah naik basikal, anda berhenti tak? Berhenti? Tak. Okey, kalau anda tak berhenti, dan anda boleh trade duit tu. Kalau tak pandang, saya berhenti cari tu. $2 tu, banyak tu. Boleh beli dingdang. Tahu dingdang? Jadi, kepada anda, saya tak tahu. Itu kepada anda. Anda nak trade something yang, okey. Itu je. Anda nak itu. Benjo burger. Tapi dapat telur lah, benjo. Lapar aku kau sebut benjo. Boleh? Okey, kita akan sambung lagi benda ni dalam webinar lain. We will talk about this again, dan bagaimana kita nak compound dan kita nak withdraw. Siapa kat sini ada plan withdrawal anda macam mana? Bila berapa persen? Ramai yang guna time Jumaat withdraw. Broker tu lari ke hari Jumaat? Broker lari ke hari Jumaat? Kenapa tutup? Kenapa Jumaat nak withdraw? Nah, saya kongsikan ni dulu. Kita dah pukul 11, ada orang lain nak pakai website. Dia sebab dia server bukannya server Malaysia saja. Okey, anda ambil ni dulu. Screenshot sekejap. Saya save lah. Saya bagikan ini. Position trading webinar. Sekejap saya kongsikan dalam. Ingat yang market outlook tu besok saya update. Position sizing webinar. Position sizing webinar. Okey. Sekejap dia tidak upload. Okey, boleh nampak? Okey, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik topik ni. Dan sedia anda tahu saya banyak cerita benda ni. Saya banyak cerita. Okey, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jangan pandai trade. Anda cuma ikut SOP. Cara nak ikut SOP, anda dapat disiplin. Cara nak disiplin, jaga duit. Tak jaga duit, anda pandai mana pun trade, hancur. Jadi duit, pergi yang macam tu je, habis.
Jadi anda merancang semua ni. Bila nak besarkan, bila nak kecilkan, bagaimana nak kompon. Yes, tahun pertama orang berniaga, mana dia terus senang. Kita berniaga dari rumah mentang-mentang dalam aircon trading, wah, dia nak tekan saja. Kita berniaga. Ingat. Okay? InsyaAllah, invest dalam sistem, dalam sistem anda. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi pada esok jam 3. Terima kasih semua. Thank you, thank you. Retina. But, okay. Thank you, thank you. Terima kasih. Thank you. Okay, Assalamualaikum.